Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 21 Mei 2024 bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kerajaan Sarawak sedang mempertimbangkan pelarasan gaji untuk penjawat awam negeri selaras dengan langkah yang diambil Kerajaan Persekutuan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian memaklumkan sebarang pengumuman rasmi berhubung perkara tersebut bergantung kepada perincian penstrukturan semula gaji penjawat awam Persekutuan yang akan dibentangkan dalam Belanjawan 2025. Apparently, Premier has said a few times, Premier has said that originally he wants to announce soon, but on the other hand, the announcement can only be made when he knows the details of federal civil service. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan upacara menaikkan bendera bersempena Hari Ulang Tahun ke-19 Bandaraya Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng pada Ahad lepas memberitahu Kerajaan Sarawak mahu pelarasan gaji penjawat awam negeri selari dengan produktiviti. Produktiviti tersebut pula bergantung kepada pembangunan kemahiran dalam usaha melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah optimis syarikat penerbangan milik Sarawak yang bakal beroperasi tahun depan akan memperhebatkan lagi Gateway to Borneo, kempen pelancongan strategik yang meletakkan Sarawak sebagai pintu gerbang utama ke Kepulauan Borneo. The airline is not just going to serve within Sarawak, it's going to be a regional airline, and that's where once we launch it, I believe it will move very fast. It will move very to cater for the kind of travellers that we are having now. Kempen Gateway to Borneo antara lain bertujuan meningkatkan daya tarikan Sarawak sebagai destinasi utama, menjemput pengembara global untuk memulakan perjalanan penemuan dan inspirasi di rantau ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Sarawak Tourism Destination Resilient di Kuching. Program tersebut satu inisiatif berani untuk memperkukuhkan ekosistem pelancongan terhadap kejutan masa depan dan ketidakpastian seperti pandemik COVID-19. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata Sarawak Tourism Destination Resilient menggariskan komitmen kementerian beliau untuk melengkapkan pihak berkepentingan dengan strategi-strategi yang efektif ketika berdepan dengan krisis ke arah memastikan pertumbuhan yang mampan dalam ekosistem pelancongan negeri. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim tidak bersetuju dengan cadangan mewujudkan diplomasi orang utan dalam usaha memperkukuhkan hubungan dengan negara-negara dagang sawit. Menurut beliau, ia merupakan langkah kurang tepat kerana primat tersebut bukan sahaja haiwan terlindung, malah salah satu daripada khazanah negara yang perlu dilindungi. Kita tak perlulah nak beri-beri. We look after our orangutan well. We can always showcase them in our promotion and how we look after them, how we try to make sure that the habitat of the orangutan are not being spoiled by all this chopping of trees, plantation and things like that. Datuk Seri Abdul Karim berkata China dengan polisi pandanya hanya meminjamkan haiwan berkenaan kepada negara-negara luar termasuk Malaysia sebagai tanda diplomasi dan bukannya memberi untuk tujuan peliharaan sepanjang hayat haiwan berkenaan. Awal bulan ini, Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani mencadangkan agar diplomasi orang utan diwujudkan bukan sahaja untuk memperkukuhkan hubungan dengan pengimport utama kelapa sawit termasuk Kesatuan Eropah, malah untuk membuktikan kepada masyarakat dunia bahawa Malaysia sentiasa komited terhadap pemeliharaan biodiversiti. Pembinaan sebuah balai polis di Pulau Bruit, Daro harus dipertimbangkan untuk keselamatan penduduk di samping membantras jenayah. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, ia juga untuk memastikan kesejahteraan penduduk di kawasan berkenaan dan mengelak sebarang kes yang tidak diingini berlaku. Jelasnya perkara tersebut telah dibangkitkan dalam perbahasan Dewan Rakyat yang lepas namun belum mendapat maklum balas positif daripada kementerian berkaitan. Banyak tu juga kes yang telah kita kedengaran seperti kes dadah, kes kecurian dan sebagainya. Jadi saya rasa memang menjadi keperluanlah untuk membina sebuah
balai polis di Pulau Berwin, di kawasan yang saya cadangkan di Semop RGC, Rural Growth Center Semop. Sebab di situ nanti ada perkampungan nelayan yang baru, dan begitu juga telah dicadangkan sebuah balai bomba yang baru juga di kawasan tersebut. Ujarnya, walaupun indeks jenayah masih rendah, namun langkah harus diambil berikutan kawasan tersebut kian membangun. Katanya ketika ini sebuah klinik kesihatan telah disiapkan di pusat pembangunan luar bandar, maka dengan pembinaan sebuah balai polis ianya merupakan langkah strategik bagi menjamin kesejahteraan serta keselamatan penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Bekas Polis Malaysia Cawangan Sarike di Sarike. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM terus berusaha meningkatkan kemahiran dan kepakaran pegawai serta anggotanya dalam menghadapi perkembangan industri baharu. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Nur Hisham Mohamad berkata, 3 pasukan akan dihantar ke China untuk mempelajari keperluan industri semasa seperti hidrogen. Katanya dengan pembangunan sektor tenaga baharu di Sarawak, penting bagi setiap pegawai dan anggota Bomba dilengkapi kemahiran baharu agar sentiasa bersedia mendepani keperluan industri. Sama juga hidrogen, jadi kita akan hantar tim ke China untuk melihat bagaimana di China dibuat, tetapi dia punya publication itu tidak diwar-warkan dengan meluas. Cakap bagaimana dia orang tangani cakap industri baru. So tak silap saya lah, dan perancangan kita tahun ni saja kita akan hantar 3 tim. Datuk Nur Hisham bercakap kepada media selepas majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 99 pegawai dan anggota JBPM Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak akan menerima sejumlah 15 jentera pemadam kompak CFRT bagi memenuhi keperluan operasi semasa. Kesemua jentera tersebut dijangka sampai penghujung tahun ini yang akan menyokong keperluan di kawasan sempit. Kerajaan Madani komited menyediakan akses keadilan bagi setiap lapisan masyarakat termasuk di pedalaman Sarawak. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, ini dibuktikan melalui pemberian sebuah van Justice on Wheels JOW yang diluluskan di bawah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Jelasnya dengan kelulusan tersebut menjadikan 3 buah van JOW beroperasi di Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia untuk memberikan khidmat nasihat bergerak ke kawasan pedalaman. Jabatan Bantuan Guaman Sarawak pula akan memulakan program JOW di 5 lokasi bermula Jun hingga Oktober tahun ini. Lokasi tersebut ialah Simuncan, Sri Aman, Lingga, Mukah dan Lundu. Orang ramai boleh mendapatkan khidmat nasihat Guaman daripada pegawai-pegawai yang bertugas. Beliau menyatakan demikian pada pelancaran van Justice on Wheels Sarawak di Kuching. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.